Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat datang ke tutorial IDP minggu kedua. Okay, so untuk minggu kedua, anda telah pun mempelajari ataupun you have been going to passion assessment. Topik passion assessment ni sangat penting lah. So saya harap untuk minggu kedua ni, semua yang ada dalam batch yang ketiga untuk IDP ini dah lengkapkan untuk minggu kedua dan juga minggu satu. As I mentioned in last video and last tutorial, don't wait too long sebelum kita completekan minggu tersebut, because nanti you punya kerja catch up dengan you tak dapat nak completekan dengan baik lah. But at the end, it at your own pace. Okay, so what about passion assessment? Last week kita dah belajar berkenaan dengan apa itu tugas seorang first aider. First aider ni, as requested by DOSH, at least we look into occupational punya first aider, perlu ada untuk memastikan kebajikan ataupun the well-being of our workers tu adalah kan. Dan kita tengok tugas-tugas. Tak susah untuk kita melihat apakah tugas-tugas mereka. Dan saya rasa kita buat satu kesimpulan hari tu. Kenapa kena ada orang awam ataupun orang kata pekerja kita ni dijadikan seorang first aider? Sebab kalau kita bercakap pasal first aider ni memang orang takut kan, takut salah buat dan rasa macam tak layak, we are not the expert and so on. Yes, and that is true to every single first aider around the world, not just in Malaysia punya industri. The only reason, as mentioned last week, because kalau orang itu ataupun mangsa yang kita hadapi itu dalam keadaan kritikal ataupun sudah pergi pada kematian tidak bernafas, they can only wait for 4 minutes kan. Dan dalam 4 minit itu, siapa yang boleh kata ada di kejadian untuk respon dengan cepat tanpa kita kata cari sana sini, kita tahu siapa-siapa saja yang ada dekat tepi, itu nak kena respon. So that give us the weightage ataupun orang kata the importance of kenapa first aider kena ada lah. Okay, so untuk minggu kedua ini, sebelum kita lihat kepada setiap skill-skill dalam minggu-minggu seterusnya, kita kena tahu dulu seorang responder, terutamanya bila medical, perlu menggunakan satu sistem yang menyeluruh dalam masa yang sama, quick and concise, untuk kita identify apa yang sedang berlaku pada mangsa, and then it should also give us the way untuk prioritize mana satu nak buat dulu dan mana satu yang boleh dikemudiankan. And this can be found dalam passion assessment lah. So penilaian pesakit seperti yang kita dah belajar dalam minggu kedua, dia adalah satu kerangka ataupun step yang boleh kita gunakan untuk cek apa dulu daripada perkara pertama, kedua, ketiga, empat, sampailah mangsa distabilkan dan diberikan transfer kepada pihak perubatan. Okey, baik. Kalau kita ingat lagi, kita ada 4 perkara dalam passion assessment. Kita ada scene size up, yang atas tu yang color turquoise tu. Kemudian lepas kita buat scene size up, kita turun kepada primary assessment. Primary, penilaian pertama, penilaian awal, itu antara nama-nama dia lah. Kemudian kita pergi kepada history taking. Kan, kita ambil sejarah mangsa dan seterusnya dia pecah kepada secondary assessment. Secondary assessment secara mudahnya, it is the physical examination. Kan? Only after we somehow know apa masalah mangsa, baru kita pergi kepada touching dia. You don't touch patient immediately lah. Dan kemudian barulah kita ulang balik the entire reassessment of primary dan sebagainya. Okay, baik. So ini adalah kerangka. Setiap kali kita jumpa orang, tak kisah mangsa itu sedang dalam keadaan pengsan ataupun dia sedang meraung sebab dia sakit, betul tak? Luka, kaki patah ke, semua yang dalam passion assessment ini perlu digunakan, barulah kita tahu dia ni kritikal ataupun tidak, dia perlu rawatan dengan segera ataupun tidak, dan kita tahu nak buat apa lepas tu lah. Okay, let's look one by one kepada setiap elemen yang berada dalam passion assessment. Yang pertama, scene size up. So dalam scene size up ada beberapa perkara lah. Okay, kita ada ensure scene safety dan sebagainya. Scene size up ataupun survey ni dah boleh berlaku seawal kamu menerima panggilan. Kalau pihak ambulans dalam menggunakan patient assessment, scene size up dia buat sewaktu dapat panggilan lagi. Kan, katanya okey ada 2 orang terperangkap di dalam tandas dalam bangunan yang sedang
ada masalah lah apa-apa kan. Contohlah. So on the way ke sana kita tahu dia indoor. Lagi apa lagi? Dalam tandas kemungkinan nanti ada ruang yang agak kecil untuk kita maneuver, stretcher dan sebagainya. Lagi dia mungkin ada air yang boleh menyebabkan slip dan sebagainya. So benda tu orang kata situational punya danger dengan environmental dah boleh fikir awal-awal. Jika apply pada kilang ataupun orang kata industri dan juga you punya tempat kerja, lagilah kan. You tahu you kena attend mangsa dekat mana. So when you teach ataupun you train your employees ataupun staff, benda ni you perlu sebutkan juga supaya diorang tak ada pergi sana and then baru lupa lah. I datang sini sebenarnya ini adalah bilik untuk electrical, betul lah. I tak buat proper punya apa tu kita panggil penebat kan. So tak sesuai lah. Jangan sampai sana baru terciduk lah. So kita dah boleh tahu dah apa benda yang kita nak buat. Dari segi dekat luar panas, payung ada ke tak? Kan? Dalam bilik tersebut gelap kan. So itu maksud sinsaizab. It doesn't always refer kepada ada bahaya-bahaya yang macam lalu lintas je ke. So everything, every single aspect of that place and that scene must be sized up. Dia kurang macam itulah. Okey. Dan berdasarkan daripada kita punya size up baru kita tahu nak ambil tak standard precautions, kan? Apa itu standard precautions? Standard precautions of course PPE, nak jaga diri supaya kamu tak mendapat sebarang penyakit pada mangsa. Okey. Dan kat sini jugalah kita nak tahu level of kata magnitude of the case. 2 orang ke, 20 orang ke, kan? Ini dalam kita punya patient assessment dah boleh bagi gambaran. Are we, orang kata not worthy lah, are we capable untuk tackle that incident? So it could happen in 1 minute. Sinsaizab may require a lot of information and takes a longer time, especially dalam kes-kes yang melibatkan evacuation. Kan dah evacuate, ada kejadian api dan sebagainya, so only info from your security, your SAR team ataupun firefighting team yang you boleh dapatkan supaya you tahu what kind of patient you are going to deal with, kan? Hopefully you follow me until now. Okay, itu simple. Sinsaizab. After sinsaizab, primary assessment. Untuk primary assessment, this is very important. One of the most important element dalam patient assessment. Ini yang menyebabkan kita sebagai seorang first aider keluarlah dia punya sikap-sikap dia. Okay, iaitu kita nak form a general impression. Mula-mula sekali bila you dah sampai ke tempat kejadian, nampak je mangsa, kita akan ada general impression. Apa maksud general impression? Biasa dengar first impression je kan? Jumpa orang tu, first impression nampak tak cantik ni. Okay? So, general impression lebih kurang sama lah. First impression, bila you nampak bangsa, dia sakit apa? Kan? So, first impression kamu bila nampak saya ni macam lemah ke, nampak macam gagah ke, kan? Macam tu. So macam mana nak buat general impression, kita lihat berdasarkan kepada beberapa perkara, iaitu level of consciousness, iaitu kita tengok pada AVPU. Nanti kita tengok sikit sebanyak mungkin. Ada soalan yang saya perlu jawab, ada yang bertanya. Tapi AVPU ni saya rasa dalam minggu kedua kita dah buat study, you know very well already kan. Kalau you tiba macam, apa tu AVPU? Go back lah. Mungkin ada video yang kamu skip. Okay, alright. Baik, so level of consciousness kita ada skala-skala dia lah. Dan kemudian yang paling penting dalam patient assessment, primary assessment, kita perlu tahu pasal A, B, C. Okay. Nanti kita akan belajar satu lagi mnemonic ataupun prinsip, iaitu prinsip untuk buat CPR ataupun BLS. That one, dia akan DRCAB. Tapi ABC tetap wujud dalam mana-mana respon bila kita respon kepada pesakit sebab dia berada dalam patient assessment dalam pesakit. Apakah itu A? Airway. Kenapa airway mula-mula sekali? Atas sebab satu je, tuan-tuan dan puan-puan. Patient, seorang pesakit, seorang manusia, mangsa kita, untuk dia hidup, they must have a patent airway. Patent maksudnya terbuka. Kita akan tulis dalam chat PATENT. So itu maksud patent lah ataupun patency of airway.
Kan, sebab maksudnya kalau kita nak bernafas, nak sampaikan oksigen kepada otak, to prevent the death and everything, of course oksigen daripada luar nak sampai ke otak macam mana? Kan, dia kena lalu ikut hidung, betul tak? Dia kena lalu ikut kerongkong, dia kena lalu sampai kepada paru-paru. And all these three main component of airway perlu open, sentiasa terbuka, perlu sentiasa pattern. Kalau mulut ada tapi dalam tu semua ni dah sempit disebabkan lidah yang bengkak akibat daripada trauma ataupun terhantuk yang dihidapi oleh pesakit, maka sempit udara nak masuk sampai ke kerongkong dan paru-paru. Kan? Walaupun mulut terbuka dengan baik, hidung boleh tarik oksigen sekembang-kembangnya, tapi bila udara masuk ke kerongkong trakea kita, dia tak boleh nak pass through because ada obstruction. Itu bermaksud patency of airway sudah pun compromise. So benda pertama sekali bila kita dah buat scene size up sampai dekat mangsa, if you follow through this punya step, dia first kali akan tengok dia punya airway dia, because airway determine dia punya life punya track lah, kan. So bila dah ada airway, cantik dah. Tapi kalau airway terbuka, semua ada, tak ada luka, tak ada apa, tapi breathing tak ada, then that's a problem as well. Or dengan airway yang dia ada sekarang ni, apa efek dia kepada breathing dia? Adakah breathing dia berlaku dengan baik? Contoh kita ambil orang asma, kan? You are being called to some place yang ada mangsa yang asthmatic, yang tengah lelah semput lah, kan? So sampai-sampai kat situ, of course tak ada danger, awak yang danger pada dia, kalau tak tahu nak buat apa. So dia airway dia should be ada kat situ. You nampak hidung dia ada, dia punya kerongkong leher dia ada lagi, kan. Dan you dengar dia bernafas, bermaksud airway ada. Tapi bila nafas dia tu dah jadi laju sebagai contoh, nafas dia dengar bunyi, betul tak? Kan? Dan ini menunjukkan breathing is somehow abnormal. Kan? Adakah memerlukan immediate punya respon dari segi pertukaran posisi dan sebagainya? Okay, daripada situ sebenarnya kita nampak. Dan afterwards, after A dengan B, which is benda yang sama lah sebenarnya, A dengan B tu kawan baik lah, iaitu sistem respiratory. Baru kita fokus pada C. C adalah peredaran darah, jantung, darah itself. Dan C ni boleh buat dalam macam, dari segi awal punya penilaian, dalam primary assessment, kita hanya perlu melihat pada badan mangsa. Nampak pink ke tak? Kan? Dia macam ni je kalau kat hospital tu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat walk round dan sebagainya, bila kita tengok patient setiap hari, kita akan tulis contohnya, kalaulah patient tu nampak okey, kan? Generally normal or okay, look well, generally well, and then appears pink. Betul tak? Pink bermaksud darah tu kita nampak cukup lah, kan? Tangan pink, bibir color dia asal macam biasa. Oh, kalau nampak pucat sikit, kan, appears pale, kan, nampak macam pucat. Oh, bluish, kan, nampak biru. Okay, so itu gambaran awal. Kalau dah biru, nampak macam pucat putih, itu menunjukkan darah mungkin ada masalah, mungkin banyak sangat keluar, kan, mungkin tak banyak pergi ke kulit-kulit atas sebab badan dalam keadaan shock, kan, ataupun you nampak memang nampak sejuk je, nampak putih je, memang dah mungkin jantung berhenti agak lama, kan. So benda-benda ini sebenarnya boleh nampak secara appearance. So this is what we call as ABC lah. Okay, baik. Saya hurai panjang lebar sikit sebab itu yang saya rasa dalam minggu kedua punya patient assessment yang you have to remember. Kan, kalau macam scene size up tu tak apalah, asalkan you tahu danger tak ada, kira okey lah. Tapi bila patient assessment, what is ABC? Kan, dan after you do the ABC, does this ABC conform kepada you punya yang first kali, iaitu general impression? Kan, seseorang yang sedang dalam keadaan asma, you nampak dia nampak macam asthmatic lah, tapi dia punya A, dia punya B, dia punya C, dia sama tak lebih kurang macam yang kita expect pada orang yang asthmatic? And how do we know that this asthmatic person kena ada ABC yang lebih kurang macam ni? Of course, we need to learn about the disease, kan? And so we're going to learn about the disease later on in third week, next week. Alright, kita belajar anatomi dan juga pesakit-sakit. Then a little bit yang normal tu kita kena faham lah. Baik. Setelah you buat primary assessment, you ada dah you punya impression.
Dan apa you kena buat? You kena ambil history taking ataupun maklumat-maklumat yang lebih lanjut supaya dia menyokong kepada you punya general impression tadi. Kan, sebagai contoh, I attend a patient yang I rasa dia sedang ada masalah serangan jantung. Why I said so? Because the report received adalah dia kata dia sakit dada. And then bila sampai dekat dia, kita nampak dia duduk macam crouching macam tu kan. And then breathing nampak labor, lepas tu nampaklah dia punya muka pucat sebab sakit sangat. Airway dia, at that time I still can able to speak to him. So dalam erti kata, nampak abnormal tapi masih lagi boleh bercakap, so life somehow in between, orang kata death and life and danger lah kan. So now I need to get as much as possible info kan. Betul tak ni kan. Tanyalah, cik sakit dada rasa macam mana kan. Kita belajar dalam history taking, one of the best way untuk first aider kita memang akan ajar bunyi dalam bila you mengajar nanti adalah menggunakan sample history. SAMPLE, 6 perkara kan. Kalau boleh sebutkan type satu-satu dekat chat tu, saya bagi hadiah lebih sikit nanti mungkin bila kita jumpa. Okey kan. S tu apa, A apa, M apa, P apa, L apa, E apa. That one should be already introduced to you in week 2 punya study lah kan. So dapatkan maklumat ini kerana sample history akan berjaya navigate kita sebagai pihak perubatan untuk buat rawatan pada mangsa. Okay, but without the questions, we can somehow generally secara overview saja bagi rawatan, but it's not going to be specific to the patient lah. Dan kenapa first aider yang kita ajar supaya tanya soalan-soalan yang berenam ini? Atas sebab kemungkinan besar bila ambulans sampai, pihak perubatan sampai, mangsa mungkin tak sedarkan diri dah ataupun pengsan, malas nak jawab, dah mula jadi keliru, celaru kan. Okay, baik. Still follow patient assessment. We have first scene size up, followed by primary assessment, and then history taking, and the last one barulah dah dapat history dia, dah dapat dia punya general impression, let's further confirm or further reassure kita punya kata general impression tadi dengan membuat secondary assessment. So apa itu secondary assessment? Raba-raba lah. Okay. So secondary assessment adalah pemeriksaan untuk kita sentuh dan juga inspect mangsa dengan visually secara lebih dekat daripada head to toe. Dan kalau dalam medical ataupun paramedik ni, kita biasanya akan bahagikan kepada dua cara untuk assess secara mangsa, iaitu sama ada secara trauma ataupun medically punya origin punya masalah lah kan. But nevertheless I would say everything is just about you nak scan from head to toe and then touch to see adakah tempat itu bengkak dan sebagainya. Okay, so it will involve inspection. Inspection of course maksudnya you gunakan you punya mata visual, tengok merah ke tidak, bengkak ke tidak, bengkok ke tidak kan, is it abnormal, is it asymmetry, itu inspection. And then you palpate. Palpate menggunakan tapak tangan kita lah kan. If it looks swell ataupun swollen, maka you can feel the difference. You can touch for the warmth kan, dia punya suhu dia kan. Tempat-tempat yang merah dan bengkak biasanya akan panas because darah banyak pergi situ kan. Tapi kalau you sentuh dia bengkak tapi dia sejuk je kan, then it may indicate something else kan. Dia bukanlah satu kata inflammation yang sedang berlaku kan. Mungkin bukan darah, mungkin itu memang rupa bentuk dia yang asal kan, kecacatan pada badan bangsa yang memang dah ada sejak dari dulu kan. Kemudian kalau di pihak perubatan kita akan ada auscultation. Apa maksud auscultate? Auscultate bermaksud mendengar menggunakan amplifier, iaitu stetoskop. Kan, you dengar stetoskop, you dengar jantung, you dengar paru-paru dan sebagainya lah. Okay, so that is basically a patient assessment when it come to a secondary assessment, physical assessment. Tapi untuk orang awam ataupun first aider biasa, apa yang kita akan buat adalah kita akan fokus more kepada inspection dan juga palpation sahaja. Kan, so you do that. Nanti dalam fasa 2 kita akan belajar bila kita face to face dekat HQ asset. Macam mana nak buat patient assessment, physical assessment ini daripada head to toe. Kita akan saling raba-meraba antara kamu ya,
Okay, so ready for it. And setelah kita buat semua benda ni, maka kita tahu apa masalah dia, diagnosis dia, apa yang kita nak buat, semua skill tu kita akan belajar nanti, dan kita relay lah this information kepada pihak perubatan. Okay. And while waiting for them to respond, then kita buat reassessment. So, kalau anda lihat kepada kepentingan ataupun fokus, kan, what is the gist of fashion assessment? It is a full and a whole system of how you check from A to Z of any patient with kata prioritizing the needs first, kan. Apa yang perlu kita prioritize, yang ancam nyawa dia, kita guna patient assessment ni, kita akan dapat jumpa dulu. Kalau tak ada orang kata set of rules and cara nak buat, bila you datang kat mangsa, first kali mungkin you akan nampak masalah terus. Iaitu contoh, I nampak kaki dia yang sedang patah, ada tulang keluar dan darah mengalir. That's it, tu je. Tapi I tak ingat sebenarnya itu adalah penyebab. Sekarang ni nak kena tahu badan dia yang dalam keadaan sudah terkena benda itu, sudahkah ia dapat kesan yang buruk ataupun tidak. Itu yang kita kena tengok dulu. Kan? Because katakanlah macam kapal terbang sekalipun, kan? Baru tengok cerita plane. So dia punya aileron dia belah kanan katanya rosak, kan. So dia kata tak apa, off je yang tu sebagai contoh, kan. Tak pun right punya engine dah burst, dah rosak, tak apa, off je, kan. Itu masalah, memang ada masalah, tapi the entire integrity of kapal terbang still okay, kan. Tapi kalau yang tu telah menyebabkan kapal terbang jadi teruk, of course, kan, kita kena fikir dulu, okay, terbang tu nak landing kat mana dah ni, sebab dia akan crash punya, kan. And then afterwards baru kita dalam proses yang sama, jom kita hapuskan yang terbakar tersebut, off je lah, kan. Sama juga badan dah pun jadi lemah sebab darah yang keluar, so you kena tackle dulu breathing dia tadi, dia should be able to breathe even though the kaki is broken. And so itu gist ataupun orang kata kepentingan patient assessment. To look the life-threatening condition and event, reverse it if you can, and then you tackle masalah yang menyebabkan itu berlaku. So kalau tak faham lagi, boleh cuba baca lebih ataupun review balik kepada pembelajaran minggu kedua kita, dan juga mungkin awak bolehlah bertanya sentiasa kepada kami. Okay, so for yang ada masuk ni, so kita ada 3, Michelle, Nazran dan juga Tewarajan. Thank you so much. Hopefully bukan saja mendengar, malah boleh respon dekat saya sikit, because I would like you guys to do some kind of patient assessment kepada pesakit kita yang sedang duduk dalam bilik air ni. Saya tak tahu dah dia nak berak ke, dia nak kencing ke, kan. Okay, so since Aizab, anything from kita punya perspektif bila kita approach, katakanlah ini dekat office lah, kan. Ini kawan sekerja you. You buka je pintu tandas, you nampak dia macam ni. Apa scene size up kita bila kita jumpa dia? Apa danger? Of course, mangsa ada seorang saja. Anyone, just type at dekat chat tu. Apa yang elemen yang you nampak kat sini yang kita kena consider bila kita nak respond. Okay, just type. Or kalau you tak nak type, you may open your mic and you can just speak to me. Senang je ni, kan. Anything lah yang cross your mind. Dia tak perlu detail sangat pun. Sebabnya seorang je dalam bilik air, kan. Entah tidur. Tunggu nak sembelit berak tak dapat-dapat. Selain daripada mangsa seorang, kan, apa kita nampak? Adakah dia nampak bermaya? Might fall down because of slippery floor. Thank you so much, Tewarajan. Okay, so itu kena kita aware sentiasa. Moving, dia duduk dalam keadaan tu pun, tiba-tiba dia boleh slide saja, betul tak? Bila dia slide, kepala dia mungkin akan bang ke mana-mana. Dan that cause another problem that's not supposed to happen pun. So kita kena tahu benda tu. Of course, cara kita nak approach lah. The only I think danger dalam kes ni itulah. Oh, mungkin bau, betul tak? Dia sebenarnya baru je lepas vomit, puke kat situ, bau memang teruk, and then you masuk situ, you kena tahulah, maybe I require mask, betul tak? Kalau tak ada mask pun kain nak tutup mulut, hidung sikit sebab dia mengeluarkan banyak fluid.
kan, we might not know why. Kalau dalam kes sekarang mungkin COVID ataupun denggi yang tengah muntah banyak sangat, so adakah infection boleh berlaku, so semua benda tu it may come to you as a synthesizer lah. Thank you. And then let's go for primary assessment. What is your first general impression when you look at this girl, this lady? Kan, agak-agak kenapa dia macam tu? There should be several lah, kan? What we can think of. I give first, Okay, alright. Period pain je. Kan? Dia senggugut. Looks tired and exhausted. Betul tak? Kan? So, looks tired and exhausted. Betul. Sebab apa? Nampak kaki dia duduk macam tu. At least kalau dia kat situ sebenarnya sakit perut, tapi dalam masa yang sama just sedih duduk kat situ, mungkin dia akan mencangkung macam ni kan. Maksudnya kaki dia naik lagi, dia mungkin pegang dia punya knees, betul tak? But ni terus nampak memang tak ada daya dah. So katakanlah you kenal mangsa, you tahu dia hari ni mengadu dia sakit perut, dia berak cair, kan, ada diarrhea. By the time you found her in the toilet, in the loo, you nampak dia macam tu. You boleh fikir apa? Too much of water coming out already, betul tak? Terlalu lembik dah ni, tak cukup minum air. Even kalau kita panggil dia ni, dilarat tak buka mata ni. Kan? So macam itulah kita tahu dah. Tak kisahlah dia sakit apa pun. Kita mungkin tak boleh pun nak rawat sakit dia tu. Kan? Sebab kita tak boleh bagi obat, kita tak not really sure what happened, tapi kita boleh tackle apa yang sedang berlaku. Dia memerlukan rehat kedudukan yang baik. When she's very exhausted ataupun tired, dia punya lidah mungkin akan block saluran pernafasan dia lah. And all of these point yang I mention, it will become clearer to you bila kita dah pergi weeks by weeks later on. Tapi at least she's very going to be uncooperative. Betul tak? You nak angkat macam mana ni? Okay? So diagnosis tak perlu ada pun tak apa, tapi ada general impression. Looks tired and exhausted. Airway, of course, tak nampak bahagian airway dia tu secara visually nampak tak ada ataupun berdarah, tak nampak lah kan. Should be pattern. The only way to know whether it's pattern or not, you have to speak to her lah. If she's making sound, maksudnya airway dia memang pattern lagi. And then look at the breathing. Dalam gambar ni tak breathing. Okay, so maksudnya dia mati dah. Okay, kemudian apa lagi? Circulation. She looks pink. Does she looks pale kan? The photo might not give you just, tapi I boleh kata pink lagi lah kan. So masih lagi di peringkat awal yang boleh kita respon lah. Kemudian barulah pergi pada history taking kan. Pergi kat dia panggil Isabella kan. Nama dia Isabella. Okay. Kenapa ni? Suka duduk tandas ke? Tanya kan. Oh tak ada, berak tak keluar. Okay, alright. So tanya sakit apa, bila kan, ada allergic ke tak, do you want me to bring you somewhere else ke apa. Take history before dia collapse sebagai contoh. And then kalau perlu buatlah pemeriksaan fizikal kan. Kalau dia kata my stomach hurts so bad, betul tak? Can I have a look at it? Right. Mungkin rupanya lah tadi bila dia masuk bilik air dia jatuh rupanya, lepas tu kena mangkuk tu, lepas tu nampaklah lebam kat situ. Or mungkin dia kena tumbuk kawan dia tadi ke apa. Kan, dia masuk dalam kena bully, dia tak nak inform. So we would like to check kalau dapat consent lah. Dan baru dia tahu. Ini tak kan, nampak je tu, ada orang yang bilik air pula. Itulah apa benda ni. Itu je, sibuk panggil orang ramai datang lagi, seorang lagi datang, kenapa? Macam tu je. Dia tak talk, they don't find the problem. So use your passion assessment to find the problem. Okay, as simple as that. Just logic kan. Okay, baik. Thank you. So sikit nama Teva Rajan. Nanti fasa 2 kita bagi hadiah ni cepu emas. The first person to at least answer my question dalam tutorial ni. Baik. Kita tengok kepada soalan yang ditanya. Soalan pun kalau kita tengok dekat sini satu saja saya dapat. Actually saya dapat 3. Maksudnya ada 3 orang sudah klik kepada video tersebut yang bahagian tu I believe, because I have been informed dia perlu ditekan juga ataupun dimasukkan soalan even though no questions, walaupun tak ada soalan kan. Dan 1 no question, 2 soalan ni, 3 I tak tahu itu soalan ke tidak. Sebab dia memberikan satu statement.
Okay, soalan adalah, do the first aider need to call the ambulance by the time doing the primary assessment? Okay, I would like to ask the floor lah. What do you think? Kan? Adakah semasa primary assessment, lepas habis kita buat atau semasa kita buat, kita akan call ambulance? You can tell me berdasarkan you punya existing knowledge ataupun the logic thinking bila tengok kepada what makes up the primary assessment, kan? Saya tahu ada yang bertanya, saya patut jawab, tapi I just would like to see as well. What do you think? Yes or no? Kan? Jawapan dah ada yes kat situ. Kenapa? Kan? At least tell kenapa lah. Perlu tak kita call waktu primary assessment? Sebab kalau secondary assessment, dia dah pun apa? Physical, betul tak? Kan? Dah terlalu lama. Kalau sebelum physical assessment ataupun secondary assessment, itu dekat bahagian history taking. Kita dah nak borak dengan dia. Secara logiknya memang you akan perlu call pada primary assessment. Untuk menjawab soalan tersebut, let me show you this diagram. This is somehow kita panggil apa? Deconstructed. Passion assessment flow chart. Dan you akan nampak setiap 4 elemen tersebut dekat sini ada pada flow chart inilah. So kita tengok je yang belah situ tu. So D danger sin size up, of course, alright. So bila dah danger sin size up tu kita dah buat, perlu tak kita call ambulance? Kalau you dah nampak ramai pun dah boleh, betul tak? So by the time sin size up dia buat, dah ada sebenarnya kita boleh call ambulance berdasarkan situasi yang melibatkan ramai mangsa lah, kan? Tapi kalaulah mangsa tu seorang sahaja, betul tak? Macam tadi dalam tandas, kita go look for danger, tak ada danger, kan? Dan kita tak tahu lagi kenapa duduk dalam tu, tidur ke, malas ke, sakit ke, kan? And then you check for response. So when you check for response, kalau tak ada response, terus kita minta bantuan 999 dan juga AED kalau ada. So dalam primary assessment, you check for response and response indicates help or not. Kan, kalau unresponsive terus minta bantuan. Kan, respons yang makin deteriorate, makin teruk pun minta bantuan. Okay, and thank you Mr. Nazran. The time taken for ambulance to come will be shortened when we call during primary assessment. That's it. That's why kita tak buat secondary assessment dulu. Macam kalau let's say kita tak tahu pasal patient assessment, I mentioned just now, betul tak? Datang nampak ada luka. Luka. Sakit kaki ke tak? Betul tak? Tak payah tengok yang tu. Yang tu tengok, tapi masa sama tengok dia dulu. Cik, okey ke? Kan kalau dia kata saya sesak nafas dah ni. Okey. Kaki tu lantaklah. Dia sesak nafas. Yang tu lagi penting sebab kita kena belajar yang sesak nafas itu lebih membunuh daripada kaki yang patah. Kan? So when you call, you know already the life is threatened, in danger. Bak kata Mr. Nazran, so kita terus call supaya kita shorten the time. Betul tak? Tak perlu pun nak faham ke semua benda yang sedang berlaku sekaligus before call for help. Even for lady yang dalam bilik air tadi. I go there, kata kita pergi situ, kita check respon, tiada respon. Tapi bila check nafas, dia bernafas. Dia hidup, bernafas normal. Nadi dia normal, tapi dia tak sedarkan diri. Ini namanya pengsan. Orang pengsan perlukan ambulans ataupun tidak? Mesti jawapan dia perlu. Walaupun ketika kita dah panggil ambulans, tiba-tiba dia bangun. Betul tak? Dia buka mata. What happened? Betul tak? Lalu kita cakap lah, okay, you tak sedarkan diri tadi kan. Tiba-tiba dia nak bangun, nak sambung kerja. Tak payahlah. Sebab pengsan adalah bukan benda yang normal. So, dapatkan rawatan dahulu. Kan? It's okay to be, not to say overprotective ataupun over semua benda. Sebab kita buat over ni sebab kita dah buat dah pemeriksaan. Tanpa tengok apa-apa terus minta ambulans memanglah tak boleh kan. Orang tu tidur je sebenarnya. Tu terbaring tu, tak sedarkan diri tu, call ambulans. Padahal dia tidur. Sebab tu kena check dulu, at least go, check respon, check level of consciousness, barulah kita buat keputusan. Kan, walaupun orang yang tak sedarkan diri tu tadi sebenarnya okey je, hanya perlu monitor saja, tak perlu pun daripada pihak orang kata obat-obat apa-apa. But they must say lah, kan? So good job. Maksudnya fahamlah tu. Kena faham yang ni sebab senanglah nanti kita nak masukkan elemen-elemen yang
minggu-minggu seterusnya kan, because it always tally kepada primary assessment. Thank you so much. Okay, baik. Itu pun 2 orang, seorang lagi. Hadiah juga. Kan, ini nanti tuntut dengan saya sebab yang awal-awal je saya bagi. Okay, alright. Baik, so itu je untuk minggu ini. A very short and simple topic, but it serves as a very paramount foundation for entire response as a first aider. Dan saya mengharapkan anda fahamlah primary assessment ni, patient assessment ni betul-betul. Sebab setiap kali kita sebenarnya nanti nak, contoh dalam kita be real lah, you become instructor because you would like to train. So just let go for training dululah, and before maybe it becomes a higher value in terms of I'm going to be a very good first responder all the time. I would like to spread this knowledge to everyone else. Itulah. So cara kita bila orang tanya nanti soalan, kalau macam ni kan, sentiasa biasanya jawapan tu ada dalam patient assessment punya flow. Because kalau you grip ni betul-betul, maka langkah you ke hadapan would be much easier and in the right direction. Itu sahajalah. Okay, baik. Untuk itu sahaja tutorial IDP untuk minggu yang kedua berkaitan dengan patient assessment. Happy weekend dan good luck for your next weeks, okay? Dan kita mulakan dengan minggu yang ketiga berkenaan dengan medical emergencies dan juga anatomy minggu depan. Minggu depan ni dia menarik sikit. You will be knowing about yourself, jantung semua kan, dan penyakit-penyakit yang perlu kita lihat yang boleh kita tackle sebagai seorang first aider. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.